sila tanya. Okay? Kalau nak tanya tentang Komsas, boleh tanya, tak ada masalah. Okay, so kita akan tengok ni dulu sekejap. Cikgu share screen sekejap. Okay, kita tengok kepada aspek kajian Komsas. Okay, pertama kita lihat dulu apa itu sinopsis. Okay, kita akan tengok satu-satu. Cikgu nak bagi kamu clear. Okay, sebelum kita pergi lebih lanjut terhadap Komsas ni, okay, cikgu nak kamu kalau boleh cikgu nak kamu kuasai dua-dua novel sekali. Okay, untuk novel jangan fokus kepada satu novel je. Jangan sesekali fokus kepada satu novel. Kamu kena fokus kepada dua-dua novel sekali. Sebab apa? Kalau kamu fokus kepada satu, biasanya soalan SPM ni dekat Komsas, okay, selepas yang peribahasa tu dekat soalan Komsas, biasanya soalan Komsas ni dia akan minta dua novel. Okay, soalan pertama dia akan minta, okay, berdasarkan sebuah novel yang anda kaji. Okay, kemudian dia akan minta pula berdasarkan dua buah novel yang anda kaji. Jadi bila disebut dua buah novel, kamu kena clear betul-betul. Okay, bila dia kata dua buah novel, maksudnya kamu kena bagi isi berdasarkan dua buah novel. Jangan fokus satu novel je. Bila kamu fokus satu novel je, kamu akan hilang separuh markah. Walaupun contoh soalan minta dua buah novel. Okay, kamu bagi satu novel je. Contohlah markah dia 8. Kamu bagi satu novel, kamu tulislah 2-3 page muka surat pun, dia hanya akan ambil 4 markah saja. 4 markah lagi akan hilang. Jadi berhati-hati kalau keluar dua soalan novel. Okay, so jangan buat kesalahan yang macam tu. Okay, so biasanya cikgu nak, kalau boleh lah, okay, cikgu tahu ada yang baca berdasarkan sinopsis sahaja, ada yang baca sinopsis je, ringkasan je. Seboleh-bolehnya bacalah novel dia yang penuh tu. Okay, habiskan baca novel dia. Sekarang ni dah tak sempat dah, tapi kalau nak baca betul boleh je. Cikgu rasa sehari dah boleh habis dah novel dia, tak adalah panjang sangat pun. Sehari dah boleh habis dah, kamu baca daripada pagi sampai malam dah settle dah. So, kalau boleh kamu bacalah novel dia. Okay, sebab apa cikgu cakap baca novel dia macam ni? Nak tahu tak nanti kalau exam, okay, kalau exam keluarlah soalan macam mana pun, kamu still boleh jawab sebab kamu ingat cerita dia. So bila kamu tulis jawapan, kamu still ingat, oh dia macam ni, oh dia macam ni. So kamu boleh tulis je apa-apa. Sebab Komsas biasanya dia nakkan contoh-contoh. Okay, dia nakkan bukti-bukti. Jadi biasanya contoh-contoh ni kita tulis, ada orang yang dia boleh ingat tau. Dia ingat setiap ayat ataupun setiap perkataan dalam novel tu. Dia boleh ingat ayat dia apa, dia boleh ingat. Jadi dia bertulis balik. So kalau kamu tak mampu nak buat macam tu, kamu buat ringkasan je. Contoh kalau cerita, contohlah latar masa. Okay, contohlah pukul 7.30 pagi. Okay, latar masa 7.30 pagi. Kamu sepatutnya kamu kena ceritakan apa yang berlaku pada pukul 7.30 pagi. Okay, kamu kena ceritakan kepada maknanya dalam kamu punya jawapan lah. Okay, kamu kena ceritakan apa yang terjadi pada pukul 7.30. So kalau kamu boleh ingat A sampai Z, ayat by ayat, huruf by huruf dalam tu, tak ada masalah. Okay, tetapi masalahnya apabila, yalah biasalah, kita banyak benda nak ingat lagi kan. Kita tak boleh nak ingat satu-satu tu kan. Jadi kamu buat ringkasan je apa yang berlaku. Contoh contoh Wahidah buat macam ni dengan Zahid bla 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 bla. Okey, tu contoh. Okey, tu contoh. So dia sampai situ je. Dia maknanya kamu ringkaskan dia, tapi masih lagi dia tak lari maksud dia. Maknanya kamu dah translate dia dalam bahasa yang mudah. Okey, okey. Bagi okey, cikgu nak ni tunjuk. Ni bagi orang yang tak tahu Okey, kalau yang dah tahu tak ada masalah. Okey, yang ni bagi pelajar yang tak tahu. Okey, untuk kita jawab soalan Komsas, kita perlulah mulakan dengan ayat macam ni. Berdasarkan, cik sangat. Okey, berdasarkan novel apa, Lieutenant Adnan kan. Okey, kena tulis ni wajib Ni wajib, ni format dia tau. Berdasarkan novel Lieutenant Adnan, karya siapa? Siapa tulis novel ni? Siapa ingat? Siapa belajar novel ni? Siapa yang tulis novel ni? Saya lupa dah nama dia apa.
Nah, siapa ingat siapa yang tulis novel ni? Siapa yang tulis ni penulis Lieutenant Adnan? Ha? Siapa penulis Lieutenant Adnan? Okey, contoh Abdul Latif. Okey. So kamu kena jawab macam ni tau. Berdasarkan novel Lieutenant Adnan, karya Abdul Latif Talib, koma, contoh, pengajaran yang didapati dalam novel dalam novel ini ialah bla 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 bla. Okey, ni cara dia. Sama juga kalau kita buat okey, macam mana kalau dua novel? Okey. Kalau dua novel, contohlah dia kata dia minta soalan minta berdasarkan dua buah novel yang anda kaji, berikan dua nilai yang terdapat dalam kedua-dua novel tersebut. So, pertama, kamu kena tulis macam ni dulu, berdasarkan novel Nanola. Okey, lepas tu kamu kena buat pula bawah dia. Kalau kamu nak letak penanda wacana boleh, tak nak letak pun tak apa, tak ada masalah. Berdasarkan novel Tirani. Karya siapa? Siapa penulis dia? Tirani. Siapa penulis cerita Tirani? Nah, siapa penulis cerita Tirani? Nah, siapa penulis? Tirani. Mana orang lain ni? Krik-krik ni. Siapa penulis novel Tirani? Siapa yang belajar ni? Cikgu rasa ramai yang belajar Tirani. Oh, dua-dua bukan Adrin? Oh, Adrin belajar novel apa Adrin? Adrin Zafira belajar novel apa? Santai Kasih dan Bima Sakti. Oh, okey. Okey, jadi semua tak sama kan? Okey, tak apalah. Okey, tak apa, ini contoh je, okey? Cikgu Tirani Dr. Muhammad Azam Ahmad Bukan Beb Sabariah ke? Tak tahu cikgu. Rasa macam Beb Sabariah. Cikgu rasa lah. Okey, jadi ini cara dia. Okey, tak kisahlah korang pakai novel apa pun. Yang pertama, kena tulis berdasarkan novel apa-apa. Okey, apa nama novel tu? Jangan lupa huruf besar ya. Kemudian karya siapa yang tulis. Okey, ini wajib. Okey, dalam jawab komsah ini adalah perkara yang wajib kamu kena buat. Okey. Cuma dalam komsas ni aspek tu tak dikira sangat. Dia lebih kepada dia lebih kepada apa konten dia. Okey. Apa konten dia, bukan kepada tata bahasa. Okey. Jadi itu yang korang kena ni lah. Okey. Alright. So ni dia punya, ni cara dia macam mana nak jawab Dari sudut tata bahasa memang tak berapa penting, tetapi ada juga punya bahagian dia. Tapi janganlah sampai terus lari terus tata bahasa kan, suka hati je besar kecil, lepas tu titik noktah main belasah je. Kena jagalah daripada sudut asas tata bahasa tu, kena jaga, tetapi dari sudut ayat tu tak perlulah nak geram hati sangat. Okay, so tu yang tadi. Okay, cikgu nak sambung kat sini tadi. Okay, apa itu sinopsis? Okay, sinopsis ni kita tahulah dia merupakan satu ringkasan cerita, dan soalan berkaitan dengan sinopsis ni cikgu rasa tak pernah keluar lagi. Setahu cikgu lah, cikgu tak pernah dengar lagi soalan pasal sinopsis ni. Jarang ditanya lah cikgu rasa. Kalau ada pun jarang pun. Okay. So sinopsis ni macam biasalah, dia merupakan huraian cerita mengikut urusan masa berdasarkan plot. Okay, kita pergi kepada tema. Okay, apa beza tema dan persoalan? Tema dan persoalan kita tengok dia lebih kurang sama tau. Tema dan persoalan ni macam lebih kurang sama je. Kan? Okay, tema ni ialah, okay, tema dan persoalan tu sebenarnya adalah benda yang sama. Okay, dia ialah benda yang sama. Cuma beza dia, tema tu yang utama, persoalan yang utama. Okay, kalau persoalan ni adalah persoalan-persoalan yang kecil, sampingan-sampingan dia. Okay, contoh tema dia ialah tema kasih sayang. Okay, kasih sayang, contohlah tema kasih sayang. Okay,
So persoalan dia apa? Contoh persoalan dia ialah ayah yang sanggup berkorban. Lepas tu apa lagi persoalan dia? Anak yang derhaka contoh. Jadi itu semua kita panggil sebagai persoalan yang kecil-kecil. Isu dia yang dia nak bawa, tema yang dia nak bawa ialah kasih sayang. Tema kasih sayang tu yang dia nak tekankan. Okay. Okay. So, cikgu nak kamu jelas tema dan juga persoalan. Okay, macam cikgu cakap tadi, cikgu tak boleh nak fokus dekat satu-satu novel. Sebab novel-novel korang tak sama dengan dekat sini. Jadi cikgu tak tahulah yang novel sana macam mana. Jadi kita pergi kepada aspek asas-asas dia dulu. Okay. Okay, kita tengok watak dan perwatakan. Okay, watak dan perwatakan ni antara soalan yang famous keluar. Antara, cikgu cakap antara. Okay. Watak ni macam biasalah watak lah kan. Okay, perwatakan ni adalah ciri ataupun sikap perangai ataupun sesuatu yang menggambarkan watak tersebut. Dia macam dalam bahasa yang gramatis dipanggil sebagai pelukisan tentang watak dari aspek luaran dan juga dalaman. Okay. Contoh perwatakan dia seorang yang jujur. Okay, itu perwatakan dia. Apa lagi? Seorang yang menjaga kebersihan. Itu perwatakan dia. Seorang yang kemas, seorang yang baik hati, seorang yang kedekut, seorang yang pemarah. Perwatakan ni cikgu nak kamu faham perwatakan ni sebenarnya kamu tak perlu hafal pun. Faham tak cikgu? Kamu tak perlu hafal pun perwatakan ni. Okey, sebab apa cikgu cakap tak payah hafal? Okey, tahu tak? Perwatakan ni dia adalah benda yang bila kita nampak orang tu, kita tahu orang tu macam mana. Bila kita tengok dia bercerita dia, kita boleh bayangkan terus. Sebab tu kalau boleh cikgu nak kamu baca setiap novel yang kamu dapat, kata 4 dan kata 5 tu, baca dua-dua sekali. Jangan tinggalkan salah satu. Okay. Sekarang ni ada lagi seminggu je lagi sebelum BM. Kan? Betul-betul ngam seminggu. Minggu depan Isnin dah exam BM dah. Dah ready ke? Seminggu je lagi. Tolak hari ni dengan berapa hari? Kejap masa berlalu. Tak lama lagi habis lah kita punya ni. Dan habislah kamu punya penderitaan. Okay, jadi perwatakan yang cikgu cakap tadi, kita tak perlu hafal. Okay. Tak perlulah kita nak hafal satu-satu. Okay. Cukuplah sekadar kamu tahu cerita. Sebab bila kamu tahu cerita, kamu mesti ingat watak. Okay, cikgu bagi perbandingan yang mudah lah. Contoh kamu tengok movie. Okay. Contohlah kamu tengok cerita Train to Busan. Okay. Cerita Train to Busan. Okay, tengok kan cerita Train to Busan kan? Okay, dalam tu sebenarnya, siapa watak jahat dalam cerita tu? Tahu tak siapa watak jahat dalam cerita tu? Train to Busan. Ada tengok? Ada orang yang tengok cerita tu? Cerita pasal zombie. Cerita Korea. Siapa dia punya watak jahat? Yang lelaki. Seorang lelaki. Yang mana satu? Lelaki ramai. Yang lelaki yang mana satu? Pakcik gemuk. Yang gemuk tu. Okay. Yang pakcik gemuk tu. Okay. Dalam cerita tu bagi cikgu. Sebab cikgu suka cikgu suka kritik filem. Bukan kritik lah. Cikgu suka belajar daripada filem. Watak jahat dalam tu adalah pakcik yang gemuk tu kan. Sampai hati dia buat orang macam tu kan. Tapi sebenarnya kalau kita nak ikut balik, ingat tak ending cerita dia? Sebenarnya dia baik. Dia nak jumpa mak dia sebenarnya. Dia takut dia tak sempat jumpa mak dia. Tapi yalah, kita fahamlah bahawa niat itu tidak menghalalkan cara. Walaupun niat kita betul, tapi tak payahlah sampai macam tu sekali. Okay, contoh niat nak tolong orang, lepas tu kita pergi mencuri. Janganlah sampai macam tu. Samalah macam pakcik ni. Pakcik ni niat dia baik. Niat dia nak jumpa mak dia betul, tapi dia punya ni jahat. Okay, so apa yang cikgu nak cuba sampaikan? Okay, so kamu dah tengok filem tu. Okay, cikgu nak tanya kamu, ada tak kamu hafal? Tak hafal kan? Kamu just ingat, pakcik ni apa scene dia? Dekat mana yang dia jahat tu? Apa yang dia buat? Semua tu, kamu tak perlu hafal. Samalah juga macam perwatakan ni. Kamu tak perlu hafal pun. Tak perlulah hafal. Contoh, Abu seorang yang jahat. Abu seorang yang macam ni. Tak payah hafal. Tak payah bebankan otak kamu untuk hafal benda-benda ni. Okay, cukup sekadar kamu tahu cerita je. Sebab tu bagi cikgu, yang paling penting ialah kamu kena baca novel. Kamu kena faham cerita tu. Bila kamu dah faham, kamu dah tahu, kamu tak payah hafal. Automatik benda tu dalam otak kamu. Kamu boleh pusing balik. Okay, cukup je. Tak payah kamu nak hafal satu-satu. Buang masa je.
Daripada kamu buang masa untuk hafal, baik kamu gunakan masa yang kamu ada untuk baca novel tu. Baca dan fahamkan novel tersebut. Lagi mudah. Itu apa yang cikgu buat lah. Cikgu tak baca satu-satu tu. Cikgu tak hafal pun perwatakan satu-satu tu. Buang masa je. Sebab benda tu mudah, benda yang mudah. Antara yang kita kena hafal ialah gaya bahasa. Yang tu susah. Okay, itu susah. Okay, kita tengoklah watak-watak dalamnya. Okay, kita tengok. Kita ada watak pipih. Watak pipih ni adalah watak yang tidak kompleks, tidak berkembang dan tidak memeranjatkan pembaca. Maknanya mungkin dia watak sampingan lah watak pipih ni. Okay, watak sampingan, watak yang tak penting. Watak tu dia tak berkembang pun. Dia kat situ je. Dia tak berkembang dah watak. Tak adalah jumpa 2 tahun kemudian. Tak ada. Dia cerita dekat situ je habis. Dia cerita dia sampai situ je. Contohlah ada cerita pasal Pak Gad. Awal-awal cerita tu. So tu je lah cerita dia. Pak Gad tu watak pipih lah. Tu je dia tak berkembang dah. Dekat situ je. Okay, lepas tu kita ada watak bulat. Watak bulat ni adalah watak yang menarik kerana watak jenis ini menuju ke pelbagai arah, sama ada menambah pengalamannya, mengubah sikapnya atau fizikalnya. Jadi watak bulat ni berubah. Dia berkembang. Okay, watak bulat ni berkembang. Contohlah macam Pak Cik Gad tadi kan. Tiba-tiba dia awal-awal dia cerita. Lepas tu dekat belakang tu nanti dia cerita lagi pada Pak Cik Gad. So, itu kita panggil sebagai watak bulat. Belum lagi, bukan watak utama. Watak utama lain. Okay, watak utama adalah watak utama lah. Ni watak bulat, tak sama. Okay, yang bawah-bawah ni semua watak sampingan ni. Yang bawah ni. Watak utama lain. Watak utama je lah watak yang bawa cerita tu lah. Okay, watak bulat ni dia berkembang tetapi tidak berkembang macam watak utama. Dia berkembang juga. Okay, dia ada berlaku perubahan dalam hidup dia. Tetapi tidaklah sampai mengganggu watak utama. Watak utama is watak utama. Okay, dia berbeza sikit. Okay, watak dinamik ialah watak yang mengalami pelbagai konflik, persoalan dan permasalahan dari awal hingga akhir. Watak ni memang asyik masalah je watak ni. Tak habis masalah watak ni. Okay, lepas tu watak statik atau watak kaku. Okay, watak statik atau watak kaku tidak mengalami apa-apa perubahan, perkembangan dan tidak bergerak. Dia macam watak pipih tadi. Dia situ je. Dia tak bergerak dah. Lepas tu ada watak yang peranan, watak protagonis. Ialah watak utama dalam sebuah cerita. Protagonis lah watak utama. Okay, watak protagonis ni adalah watak yang utama. Dan watak utama tak semesti orang yang baik, tak semesti orang yang kacak, tak semesti orang yang cantik dan tak semesti perusahaan. Kadang-kadang dia jadi orang jahat, watak utama ni. Okay, lawan kepada protagonis ialah antagonis. Antagonis adalah watak jahat lah. Okay. Jadi watak jahat ni antara watak utama dalam cerita jugalah. Dia macam ni tau. Okay, cikgu share dengan kamu ada tak yang cikgu rasa macam tak ada kan? Pernah tak tengok teater? Ada tak yang pernah tengok teater live? Ada tak yang pernah tengok teater? Persembahan teater live? Tak pernah. Okay, dulu masa zaman universiti dulu, cikgu aktif berlakon untuk teater. Okay, cikgu aktif berlakon dalam teater masa cikgu dekat universiti dulu lah. Okay, jadi novel dan juga teater sebenarnya lebih kurang sama je sebenarnya. Lebih kurang sama je dia punya, masa cikgu dia punya daripada sudut teknikal dia sama. Teknik penceritaan, semua tu penting. Dalam dalam novel dan juga dalam cerpen ataupun drama dan juga dalam ni benda yang sama je sebenarnya dalam kalau kita nak comparekan dengan teater, dia satu cerita. Okay, cerita kalau novel dia sampai habis dia punya ni lah, kalau teater dia adalah dia punya scene-scene dia. Okay, jadi masa cikgu berlakon teater dulu, first cikgu masuk dulu, cikgu dapat jadi berlakon tambahan je. Watak cikgu tak ada dialog, watak cikgu yang first kali cikgu masuk, cikgu tak ada dialog. Watak cikgu masa tu cikgu mengintai orang je, tu je. Cikgu jadi orang kampung je. And then the next year, cikgu dapat berlakon lagi sekali. Kali ni cikgu jadi watak utama. Okay, dalam cerita tu, cikgu adalah orang jahat. Okay, cikgu adalah orang jahat. Kemudian ada watak-watak lain lah. Diorang ni watak-watak yang baik. Cikgu adalah watak jahat. Tetapi, walaupun cikgu orang jahat, tetapi cikgu adalah watak utama dalam cerita ni. Okay, macam mana kita nak tahu apa watak utama dalam sebuah cerita atau dalam sebuah drama atau teater? Okay, kalau kita nak tahu,
Cikgu dah stop dah. Cikgu dah lama tak berlakon. Dah rindu nak berlakon. Jadi kalau kita tengok balik sorry batuk lagi tu. Dia tak minum air. Okay. So kalau tengok balik masa watak, okay, cikgu adalah watak utama. Okay, cikgu adalah orang jahat. Walaupun cikgu adalah orang jahat, tetapi cikgu dikenali sebagai watak utama. Okay, tadi cikgu tanya tadi, macam mana kita nak tahu siapa watak utama dalam sesebuah cerita? Okay, senang je. Kalau kita nak tahu siapa watak utama dalam sesebuah cerita, kita tengok daripada awal sampai habis, watak siapa, bukan watak siapa yang paling banyak muncul tetapi watak siapa yang dia Hello. sama ada dia muncul ataupun nama dia selalu disebut dalam daripada awal cerita sampai habis cerita. Itulah watak utama. So dalam cerita yang cikgu berlakon teater tu, dia ada beberapa bab tau dalam teater tu. Okay. Dia live dia buat live ada beberapa bab. Jadi cikgu masuk start bab yang ketiga. Bab 1, bab 2 cikgu tak masuk pun. Tapi walaupun cikgu tak masuk bab 1, bab 2, tetapi daripada bab 1 sampai bab 2 tak habis-habis diorang bercerita tentang watak cikgu tu. Diorang akan bawa supaya dia nak tarik penonton untuk tengok macam mana cikgu watak cikgu punya perwatakan. Dia nak tengok macam tu. Okay? Itulah cara dia. Kita nak tengok daripada sudut teater ataupun kita nak tengok dari sudut teater ataupun dari sudut apa ni panggil? Apa tadi juga terlupa dah. Nak tengok dari segi watak utama ataupun watak sampingan. Okay, macam tadi kalau kita tengok tadi yang dia kata tadi. Watak protagonis ni, watak utama tak semestinya orang yang baik, tak semestinya. Kadang-kadang dia boleh jadi orang jahat. Okay, ada banyak kali sebenarnya benda ni pernah berlaku. Tapi tak semua filem buat macam ni lah. Biasanya filem diorang lebih suka menggunakan watak utama adalah orang baik. Biasanya macam tu. Okay. Tetapi ada juga beberapa kali orang jahat yang jadi. Macam dalam drama kan. Ada, kalau kita tengok dalam beberapa filem, beberapa drama, ada orang jahat yang jadi dia punya jadi watak utama dalam cerita. Ada beberapa kali Tapi ada juga dalam mana-mana ada beberapa cerita lead and the second lead. Apa tu? Saya tak tahu cerita tu. Main lead and the second lead. Batuk teruk tu. Okay. Tu cerita pasal watak tadi. So kalau nak tahu lebih lanjut pasal teater yang cikgu berlakon tu, nanti cikgu cerita lain. Aku tak sempat nak cerita sampai habis. Okay. And then kita pergi kepada plot. Okay, apa itu plot? Plot ni ialah suatu yang menghubungkan peristiwa dalam sebuah cerita. Setiap peristiwa dari awal hingga akhir berdasarkan hukum sebab dan akibat. Okay. Plot, kalau bagi cikgu, okay, betul plot twist. Kalau bagi cikgu, cikgu suka tengok cerita yang dia memang betul. Setiap filem dia kena ada plot twist. Kalau tak ada plot twist, dia tak menarik cerita, dia mendata je tau. Plot ni dia banyak tau. Ada plot yang mendata je, bosan gila baca. Okay, memang bosan kalau plot tu mendata. Okay, sebab itulah plot ni biasanya penulis dia akan cuba untuk terbalikkan ataupun dia buat plot twist, dia buat suspense apa semua tu kan. Untuk bagi penonton tempat tertandanya. Biasanya cerita-cerita Melayu yang cikgu jumpa, yang cikgu tengok, biasanya lah. Kebanyakannya plot mendata. Kalau ada pun suspense ataupun apa, dia kalau ada twist sekalipun, kita dah boleh agak twist dia. Twist yang boleh diagak. Jadi macam cikgu rasa agak bosan kalau tengok cerita-cerita Melayu. Plot dia memanglah dia twist tapi dah tahu dah. Kita tahu dah, ni lepas ni dia, ini yang jahat sebenarnya, dah tahu dah. Daripada awal dah tahu. Kan anak tu kahwin dengan orang miskin lah, macam-macam. Rasa apa tu? Cerita Melayu je anak CEO, jadi CEO muda-muda jadi CEO. Banyak cantik, dia tak senang. Dia tak tahu real life macam mana. Dia tak senang. Okay. Kemudian kalau kita tengok, biasanya novel-novel yang digunakan dalam sastra bagi tingkatan 5 ataupun sekolah menengah, biasanya sastra yang digunakan berbentuk plot dia, sebab korang tak tahu tak, novel yang dipilih untuk yang korang baca, untuk yang korang study,
Bukannya dia pilih je tau. Tak, dia akan berdasarkan penilaian tu. Dan biasanya novel yang korang baca, dia lebih kepada untuk ini apa yang cikgu perasan ya. Tingkatan 4 biasanya lebih kepada semangat nasionalisme tentang negara, tentang perjuangan. Tingkatan 5 biasanya lebih kepada sifat manusia itu sendiri. Manusia, tentang kemanusiaan. Itu yang cikgu perasan lah, dia punya trend dia atau dia punya ni cikgu nampak. Tapi novel lain cikgu tak perasan lah. Jangan cikgu tahu novel yang cikgu belajar lah. Macam dulu, masa zaman cikgu dulu, kita orang belajar, kalau tingkatan 4 cikgu tak ingat, tingkatan 5 kita orang belajar novel sutera dalam lukisan. Sutera dalam lukisan menarik tau cerita dia. Bagi cikgu itulah novel yang paling terbaik cikgu pernah baca. Sebab cikgu tak minat baca novel sangat, tapi adalah beberapa novel yang cikgu baca. Kita lain memang bosan. Korang punya novel, Tirani, bosan. Lieutenant Anan, dah tahu dah cerita dia pasal apa, tak minat dah baca. Cerita yang lain-lain tu cikgu tak tahu lah, cikgu tak baca lagi. Tirani, dia cerita pasal Pantai Kasih, cikgu tak tahu, cikgu tak pernah baca. Yang cikgu baca dulu, novel Sutera dalam Lukisan ni, bagi cikgu cerita dia menarik. Menarik sebab apa? Dia cerita pasal seorang orang gila. Cerita dia pasal orang gila. Dan dia jadi gila bukan disebabkan oleh kemahuan dia sendiri. Dia jadi gila disebabkan keadaan dia. Dari dalam cerita tu, penulis dia cuba bawa kita dia bawa kita ni sebagai watak utama, faham tak? Watak utama dia, nama dia Bujir. Jadi dia cuba jadikan kita sebagai Bujir. Faham tak? Memang menarik gila lah. Dia punya plot, dia punya ni memang terbaik bagi cikgu. Sebab ending dia, sebab kita tak tahu ending dia. Kalau kita tengok daripada awal, kalau korang baca daripada awal cerita dia, lain-lain tu, kita tak tahu ending dia apa. Ending dia masuk hospital gila ke apa, kita tak tahu. Last sekali ending dia, akhirnya dia sembuh. Dia sembuh. Tapi dia sembuh tu bukanlah dia seorang-seorang. Rupanya adalah seorang wanita ni yang sabar, yang cuba untuk bantu dia semula. Dan akhirnya dia pulih semula. Dan dia sebenarnya dia jadi gila disebabkan masa tu parent dia meninggal dunia. Jadi dia stres daripada kecil lagi apa semua. Dalam sekali jadi gila. Kalau korang, cikgu tak tahulah korang ada belajar ke tak. Cikgu tak ingat negeri mana. Ada satu drama dalam antologi. Tajuk dia Aku Bukan Gila rasanya tak salah cikgu. Aku Bukan Gila atau tak salah cikgu Aku Bukan Gila. Ada kan? Aku Bukan Gila dia kisah pasal seorang ni kan yang dituduh gila kan. Sebenarnya dia tak gila pun. Rupanya dia ada barah otak. Jadi itu yang plot yang bagi cikgu agak menarik. Dia sakit sebenarnya kan, betul. Lepas tu cikgu cakap, biasanya kalau kita tengok cerita, bagi cikgu, banyak cerita-cerita yang cikgu dah baca, yang novel apa semua, banyak yang tak menarik, banyak yang bosan. Tetapi bagi cikgu yang cikgu tengok yang Bujir tu menarik, yang Sutera dalam Lukisan tu, dan juga yang Aku Bukan Gila tu, memang menarik. Macam mana dia susun plot tu. Rupanya lah sekali, memang sebab daripada awal, kalau kita tengok yang novel drama Aku Bukan Gila tu, daripada awal kita baca, memang kita nampak dia ni gila. Rupanya ending tu, rupanya dia bukan gila, dia sakit. Cikgu pun tak terfikir macam tu. Dan juga ayat-ayat dia memang sangat bombastik. Okay. Jadi kalau plot, yang biasa. Okay, cikgu nak tengok kepada teknik plot. Okay, ini soalan teknik plot ni, setahu cikgu jarang keluar. Dan kalau keluar, habislah. Cikgu harap korang boleh jawab lah. Okay, tapi kita baca je dulu. Kita tengok dulu. Okay. Imbas kembali ni flashback. Okay, yang ni kamu kena ingat lah. Imbas kembali ni flashback. Ini senang je. Okay. Peristiwa yang di flashback balik dalam cerita tersebut. Contohlah korang baca satu ni kan. Okay, lepas tu, contohlah watak ni, dia teringat balik apa yang pernah berlaku masa dia kecil dulu. Itu kita panggil sebagai imbas kembali. Okay, flashback. Okay. Imbas muka. Imbas muka ni ialah ramalan ataupun bayangan awal. Okay. Ramalan. Kalau imbas kembali tadi ke belakang, imbas muka ke depan. Kalau takut susah sangat nak ingat je kembali maksud dia ke belakang, flashback. Muka mana muka kat mana? Muka kat depan kan? Bukan muka kat belakang. Muka kat depan. Jadi kena ke depan. Maknanya ramal. Dia ramal apa yang berlaku di depan. Contohlah cikgu bagi ayat.
Contoh, oh ni contohlah macam ada watak utama dia kata, oh kalau aku berjaya nanti aku akan menjadi seorang yang dermawan. Itu adalah bayangan awal, ramalan, belum berlaku lagi. Dalam cerita tersebut belum berlaku lagi. Dia belum lagi menjadi seorang kaya. Tetapi dia dah ramal apa yang berlaku. Itu kita panggil sebagai imbas muka. Okey. Suspense. Suspense ni cikgu rasa ramai tahu. Suspense ni merupakan ketegangan, iaitu peristiwa dalam cerita yang menimbulkan keadaan tanda tanya dan perasaan ingin tahu. Filem, novel, drama, kalaulah tak ada suspense ni, baik korang tengok Upin Ipin lah. Upin Ipin pun ada suspense. Ini pula cerita drama kalau tak ada suspense. Ada cikgu tahu ada cerita yang tak ada suspense. Memang bosan gila. Okay. Suspense ni, bila penonton, Upin Ipin tak membesar. Cikgu rasa dia membesar. Kepala dia je membesar. Cikgu nampak. Suspense ni, dia akan buatkan kita tanya-tanya. Apa yang berlaku ni? Macam mana ni? Macam mana ni? Siapa yang buat? Contohlah dalam cerita tu, tiba-tiba pak, ada orang mati. Tak tahu siapa yang bunuh. Lepas tu macam, apa jadi ni? Siapa yang bunuh? Itu kita panggil sebagai suspense. Penthouse. Okay. Seterusnya. Kita pergi kepada konflik. Okay, konflik ni merupakan masalah. Okay, konflik ataupun dalam bahasa lain ialah masalah. Okay, masalah yang berlaku dalam sesuatu cerita tu. Okay. Okay, berkaitan dengan teater tadi, ada benda lagi yang cikgu nak share dengan kamu berkaitan dengan konflik. Sesetengah cerita, dia suka buat cerita tu, ada konflik, selesai. Ada konflik, selesai. Ada konflik, selesai. Ada cerita dia suka buat macam tu. Okay, dia suka selesaikan satu-satu. Tetapi ada cerita, konflik, selesai. Ada yang macam tu. Jadi, tengoklah yang mana yang kamu suka. Kalau kamu suka cerita yang tu, biasa dia konflik, selesai. Kan? Kalau kita tengok cerita dia, kalau cikgu masih ingat macam kecil tu, bawang merah, bawang putih lah. Konflik, selesai. Tapi dia nak habis pun tak tahu. Okay, kejap bahagian pelajaran. Kejap Okay, itu dekat bahagian teknik, dekat plot yang di bawah. Okay. Kemudian, ada cerita, dia suka bagi konflik and dia selesai kat belakang. Itu ikut yang mana kamu suka lah. Okay. Kejutan. Kejutan ni dia macam suspense juga. Okay. Dia macam satu peristiwa yang terjadi, satu event, satu scene yang terjadi secara tiba-tiba. Okay. Contoh yang orang mati tadi kan. Okay, yang mati. Okay, dia macam siapa yang bunuh dia, macam terkejut. Okay, itu kejutan. Okay, dialog. Dialog ni biasa lah. Okay, dialog ni pertuturan lah. Cikgu tak terang lah ni. Okay, ni latar. Okay, kejap. Okay. Plot kita tengok plot Kita ada plot permulaan. Okay, ataupun eksposisi. Okay, plot permulaan ni dia akan memperkenalkan watak-watak dahulu. Juga latar dan suasana. Contoh dia akan terang. Okay, watak ini siapa dia ni sebenarnya. Lepas tu dia akan cerita. Okay. Kemudian daripada permulaan dia akan pergi kepada perkembangan plot. Perkembangan plot dia akan pergi kepada konflik. Okay, dia akan terus pergi kepada konflik. Daripada permulaan tadi cerita biasa je. Okay, tenang-tenang, santai-santai je. Bila pergi dekat perkembangan plot ni, dia akan, Waalaikumsalam, tak apa. Daripada perkembangan tadi, dia akan bawa kepada konflik. Konflik apa yang berlaku. Masa tu lah nanti macam cikgu cakap tadi. Ada cerita, dia suka bagi konflik banyak-banyak, lepas tu baru penyelesaian dia. Ada cerita, dia bagi konflik selesai. Okay, bergantung. Okay, lepas tu, bila dia biasanya cerita, permulaannya dia akan kenalkan watak, lepas tu perkembangan tu dia akan berlaku konflik. Okay. And then dia ada dekat bahagian perumitan. Okay. Pertengahan cerita biasanya bahagian perumitan. Rumit. Maksudnya komplikasi. Kita tak tahu apa yang akan terjadi kepada watak-watak tersebut. Apa yang akan terjadi. Okay. Contoh peristiwa yang pembunuhan tadi kan. Okay. Siapa yang bunuh? Lepas tu antara ramai-ramai tu siapa yang bunuh sebenarnya, siapa yang jahat sebenarnya, itu kita panggil perumitan. Kita tak tahu apa yang akan terjadi nanti. Kita tak tahu siapa yang jahat sebenarnya. Okay.
And then daripada perumitan dia terus pergi kepada puncak. Puncak ni ialah climax. Climax ni dia macam ni tau. Tadi cikgu cerita tadi daripada awal. Okay. Awal dia mendata tau. Okay, dia cerita pasal watak je. Lepas tu dia naik sikit, dia pergi konflik. Okay, dia naik, dia pergi konflik. Dekat konflik ni ada banyak masalah, selesai apa semua. And then the ending, masalah yang paling tinggi sekali dekat atas sekali, itu kita bagi puncak, climax. Okay. Dia masalah-masalah tadi, dia bergabung, dia membentuk satu masalah yang paling besar sekali. Itu orang cakap dah maksimum lah tu. Okay. And then itu last lah dia punya climax dia. Lepas tu nanti dia turun balik. Dia akan turun balik, maknanya bila dia turun tu maksudnya dia pergi kepada peleraian lah. Itu dia pergi kepada peleraian untuk dia lerai. Lerai tu maksud dia selesaikan, maksud lerai ni, ataupun pisahkan. Maksudnya dia pisahkan apa? Pisahkan satu-satu masalah tu. Maknanya dia leraikan, mula contoh ada satu masalah ni, okey dia selesaikan. Okey, dah cerita tu habis. Lepas tu masalah yang kedua dia selesaikan. Masalah yang ketiga dia selesaikan. Itu yang kita panggil sebagai peleraian. Okey. Itu yang kita panggil sebagai peleraian. Okey, macam nombor 9 baca. Dia kata, kadang-kadang puncak dijadikan pengakhiran cerita bagi setengah cerita. Setengah cerita lah. Cerita yang macam ni cerita yang paling cikgu tak suka. Orang cakap tak ada ending dia, ending tergantung. Dia macam ending tergantung. Biasanya kalau filem yang ada ending tergantung ni biasanya dia ada lagi sambungan dia. Okey, macam tu movie part 2 kan. Biasa macam tu lah. Okey. Dan biasanya puncak tergantung ni, cerita tergantung ataupun puncak yang dijadikan pengakhiran cerita ni biasanya digunakan dalam drama. Okey, sebab tu kalau kamu, cikgu tahu mesti kamu menyampah kan tengok drama. Macam contoh ada orang mati kan. Siapa bunuh? Habis. Memang itulah kita panggil sebagai seni. Betul, memang tak suka, cikgu pun tak suka. Tapi itulah seni. Sebab apa? Daripada episod tu habis macam tu lah sebabkan kamu nak tengok lagi apa episod akan datang. Sebab tu lah macam, apa nak jadi ni? Okey, so tunggu minggu depan pula. Betul, dia akan jadi macam, apa jadi? Macam cikgu, biasanya cikgu tak suka tengok drama satu-satu ni. Maksudnya cikgu akan tunggu drama tu habis dulu semua. Lepas tu cikgu marathon tengok semua. Baru seronok. Kalau tidak jadi macam penat nak menunggu seminggu. Kalau dia keluar tiap hari tak apa, dia keluar seminggu. Bosan nak tunggu. Lambat sangat. Okay. Okay, tadi teknik plot tadi cikgu dah cerita. Okay, kita pergi kepada latar. Okay, latar ni walaupun dalam ni ada 4, tapi cukup kamu faham 3 je. Yang nombor 4 tu tak payah. Latar peralatan cerita dan watak ni tak payah. Okay. Cukup kamu tahu latar tempat, latar waktu atau masa dan juga latar masyarakat. Citra masyarakat. Cukup. 3 je. Okay. Latar ni cikgu kena terangkan lebih sikit. Sebab latar ni adalah benda yang senang. Sebab kalau keluar soalan latar ni, cikgu suka betul keluar soalan latar ni. Okay. First kita tengok latar tempat. Okay. Jadi dalam sesebuah novel, ada banyak tempat yang disebut. Okay. Jadi ada orang tanya, macam Datuk nak pilih tempat yang mana? Banyak sangat tempatnya ni. Pilih tempat yang paling banyak digunakan, yang paling banyak disebut. Cari dekat tempat yang mana-mana dalam novel tu. Sebab tu cikgu cakap kena baca. Kalau kamu tak baca, kamu takkan tahu. Okay. Supaya kamu tahu dekat tempat mana yang selalu disebut. Contoh macam, contohlah dalam rumah. Daripada awal cerita sampai habis cerita, rasanya banyak kali, beratus kali disebut dalam rumah. Jadi ambil peristiwa dalam rumah. Okay. Okay, sebab apa yang paling penting kita kena ambil yang paling banyak? Sebab kita ada banyak benda yang kita nak huraikan. Ada banyak contoh yang kita boleh bagi. Okay, sebab tu kalau cikgu lebih suka pilih tempat yang paling ramai, tempat yang paling selalu disebut. Sama jugalah macam yang lain tu. Okay, waktu masa pun sama juga. Okay, latar tempat ni contoh rumah sendiri jadi kan. Okay, macam mana dekat kampung. Contoh nama kampung apa? Kampung Pegaga. Contoh, kampung baru. Kan? Okay. Lepas tu mana lagi? Dekat office. Dekat pejabat. Okay. Lepas tu kat mana lagi? Itu semua yang kamu kena ingat. Okay. Kampung Abu Bakar Baginda. Ikut novel kamu lah. Okay. Jadi, itu latar tempat yang kamu kena tahu. Kalau kamu tak boleh nak kuasai ni habis. Okay. Cari tempat yang paling banyak disebut. Okay. Macam mana kalau tak ingat langsung? Sebut je lah tempat mana-mana yang kamu ingat dalam cerita tu. Itu option yang kedua. Okay.
Option yang pertama, cikgu galakkan kamu untuk cari tempat yang paling banyak digunakan dalam sesebuah novel. Jangan guna novel, jangan guna tempat yang jarang digunakan. Okay. Okay, tadi cikgu lupa nak sebut. Novel biasanya 7 dan 8 markah. A dan B, 7 8 markah. Okay. So, andai kata kalau soalan A, dia minta 2 pengajaran. Atau tak nak ada 2 pengajaran. Contohlah, dia minta 2 nilai. Okay. Dia minta 2 nilai je. Lepas tu dia minta 1 peristiwa bagi setiap nilai. Jadi kalau kita ikutkan, kalau kita kira, 2 baru 2 markah. Contohlah dia 7 markah, baru 2 markah. Campur dengan huraian, peristiwa contoh tu, baru 2 markah, dah 4. So ada contoh lagi ya, satu markah dia bagi markah bahasa. So dapat 5 markah, lagi 2 markah nak dapat mana? Sebab itulah cikgu cakap tadi, data tempat, cari tempat yang banyak sebab kamu boleh bagi huraian yang banyak. Okey, contoh macam nilai tadi. Memanglah dia minta 1 peristiwa, tapi janganlah kamu bagi 1 peristiwa je. Kalau peristiwa yang kamu bagi tu panjang, tak apa. Ini kamu bagi dah lah 1 peristiwa. Ayatnya satu ayat je. Baik tak payah. Memang 1 markah je dah kamu dapat. Okey, biarlah peristiwa tu panjang. Baru dapat. Markah lebih. Okey. Okey, kita pergi pula kepada latar waktu. Okey, latar waktu ni ada yang confused tau. Ada yang tak tahu. Mana? Dalam novel mana ada tulis pukul berapa, pukul berapa? Tak payahlah ambil yang pukul berapa tu. Okey. Biasanya dalam novel dia ada sebut tau. Lepas asar, lepas maghrib, pada waktu pagi, pada waktu subuh. Biasanya dia akan sebut macam tu. Walaupun dia tak sebut pukul berapa, ada yang sebut tapi jarang. Biasanya mereka tak sebut. Kalau sebut sikit je. So carilah yang kata pada waktu pagi, petang atau malam. Cari yang paling banyak sekali. Okay, yang paling banyak disebut, yang paling banyak peristiwa berlaku pada waktu tersebut. Okay. Contoh, pada waktu pagi. Dalam cerita tu banyak cerita pasal waktu pagi. So ambil yang pada waktu pagi. Contoh, latar waktu bagi novel bla 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 ialah pada waktu pagi. Lepas tu bagilah contoh dia, bagilah 2 contoh peristiwa yang berlaku dekat pada waktu tersebut. Okay, itu cara kita nak jawab latar waktu dan masa. Okay, yang ketiga, latar masyarakat dan juga citra masyarakat. Okay, latar masyarakat ni cikgu tahu ramai juga yang ada masalah. Latar masyarakat ni apa? Okey, latar masyarakat tu contoh dia macam ni. Masyarakat yang penyayang, masyarakat yang sombong, masyarakat yang pentingkan diri, masyarakat yang kaya raya, masyarakat yang miskin, masyarakat yang hidup susah contoh. Okey. Jadi itu semua latar masyarakat. Jadi macam mana kita nak tahu latar masyarakat ni? Kita baca novel. Baru kamu tahu. Okay, kamu baca novel, insya-Allah kamu tahu apa dia punya dia punya masyarakat ni macam mana. Jadi latar ikut novel yang kamu baca lah. Okay, terpulang pada novel yang kamu baca. Okay, merangkumi bangsa atau etnik, status, kehidupan sosial, ekonomi. Okay, sebagaimana yang bersesuaian dengan watak. Okay, sudut pandangan tak payah. Betul, perangai masyarakat setempat. Masyarakat tu macam mana? Perangai dia, sikap dia. Okay, sudut pandangan tak payah. Dia rasa tak tahu. Okay, kita pergi kepada gaya bahasa. Kejap ni. Gaya bahasa. Okay, tengok gaya bahasa pula Okay, gaya bahasa Komsas Soalan ni kadang-kadang dia tak semestinya dia keluar. Jarang tau soalan ni keluar dekat Komsas yang bahagian belakang ni. Kadang-kadang dia suka keluar dekat prosa moden atau prosa tradisional. Dekat soalan pemahaman. Dia pernah keluar, pernah beberapa kali keluar. Okay, apa itu anafora? Anafora ialah pengulangan kata pada awal baris. Okay, pengulangan kata pada awal baris. Contoh, terbang kenanga terbang pohon. Terbang burung sering di pohon. Itu cara kita bersajak. Okay. Ada yang pandai sajak tak kat sini? Aku dah lama tak bersajak, dah lama tak berpuisi. Tak reti. Tak apa, dia ada intonasi dia. Terbang kenanga, terbang pohon. Terbang burung, sering di pohon. Itu contoh lah. Contoh. Dah, dia dah sebut dah.
Dia pendek sebab dia contoh dia pendek. Tak boleh nak panjangkan. Dia punya intonasi dia lain sikit. Dia setiap orang, setiap penyaja lain-lain intonasi dia. Ada orang dia punya intonasi dia lembut. Ada seorang intonasi dia rancak, macam marah. Ada orang intonasi dia macam agak macam mendatar. Dia ikutlah. Dia ikut mood lah. Dia ikut mood. Tengoklah cerita pasal apa. Kalau cerita sedih, sedih lah. Kalau cerita rancak, rancak lah. Itu belum. Kalau cerita cinta, cerita cinta macam cikgu punya intonasi tadi. Terbang kenanga, terbang pohon, terbang burung, sering di pohon. Itu untuk yang bercinta. Itu yang I happy-happy sikit lah. Okay, kita pergi kepada responsi. Responsi ialah pengulangan kata pada tengah baris. Okay. Sayang indah pergi Johor, dia yang kupinta pergi datang. Itu contohlah. Epifora, pengulangan kata pada akhir baris. Ingat anafora awal, responsi tengah baris, epi belakang. Okay. Sayang Salma hatinya pedih, teruja sakitnya hati pedih. Ini biasa dekat sajak atau puisi adalah. Novel tak ada benda ni. Okay. Sayangku Salmah, hatinya pedih. Cikgu tak tahulah betul ke tidak. Okay. Kemudian, repitasi ataupun repetisi. Pengulangan kata pada baris yang sama. Maksudnya dalam satu baris tu, ada dua perkataan yang sama. Okay. Pergilah sayang, pergi jauh, hati ini hati yang dilukai. Nampak tak ada dua perkataan yang sama. Hati ini hati yang dilukai. Ada perkataan yang sama dalam satu baris. Itu yang kita panggil sebagai repitasi ataupun repetisi. Okay. Kemudian, kita pergi kepada simplok. Simplok ni merupakan pengulangan kata pada awal dan akhir baris yang sama. Maksudnya, depan dan belakang dia sama. Itu simplok. Okay. Depan dan belakang sama. Hanya sayang 1000 kali sayang. Okay. Sayang, nampak? Sayang dekat depan, sayang dekat belakang. Itu yang kita masukkan simplok. Okay. Hanya aku yang kau kenali. Okay. Sinkof. Tadi simplok. Ni sinkof dan juga sinkop. Okay. Gaya bahasa ni antara yang susah tau. Okay. Gaya bahasa ni antara yang susah. Okay. Penggunaan singkatan kata. Ku, mu, mau, tak, nak, mak. Okay, selain daripada tu, yang sering digunakan dalam puisi atau sajak ialah kau. Kau juga adalah singkatan ya, kau. Yang betul ialah engkau yang panjang. Yang pendeknya kau. Itu singkatan. Itu kita panggil sebagai unsur gaya bahasa sinkof. Okay, kemudian kita pergi kepada metafora. Metafora ni ialah kiasan atau bandingan yang mempunyai dua kata yang berisi konkret dan abstrak tanpa menggunakan kata seperti bak dan umpama. Dia macam simpulan bahasa. Okay. Dia macam simpulan bahasa tau. Tetapi dia bukan simpulan bahasa. Okay. Dia macam simpulan bahasa tapi bukan simpulan bahasa. Metafora. Cikgu suka guna metafora dalam karangan. Kalau cikgu buat karangan, cikgu suka guna metafora. Sekarang ni pun kalau cikgu menulis, kalau cikgu buat buat ayat ke apa, cikgu suka guna metafora. Kalau korang guna dalam ayat, cuba buat korang buat. Okay. Metafora ni ialah konkret campur dengan abstrak. Okay, contoh. Bukit harapan. Bukit tu konkret tau. Maksudnya konkret tu ialah benda yang kita boleh nampak. Konkret. Bukit, nampak bukit. Harapan, nampak harapan. Mana harapan? Mana? Itu abstrak, benda yang tak nampak. Okay. Jadi itulah yang kita panggilkan sebagai bukit, kita panggil sebagai metafora. Okay, contoh. Bukit harapan. Maksudnya apa? Bukit harapan tu maksudnya harapan yang terlalu tinggi. Okay, maksudnya harapan yang terlalu tinggi. Itu maksud bukit-bukit harapan. Okay, seterusnya. Ada apa lagi? Okay, siapa boleh tolong bagi metafora lagi? Siapa tahu lagi metafora lain? Dalam ayat tu, dalam ni dia bagi bukit-bukit harapan dan juga sungai duka. Hatinya mengalir sungai duka. Apa lagi? Metafora yang korang tahu, yang korang boleh buat. Awang-awangan bukan. Itu bukan. Tahta kerajaan pun bukan juga. Sebab tahta konkret. Nampak tahta tu. Kerajaan nampak. Apa lagi?
Wajah pelangi. Wajah pelangi. Wajah pelangi. Wajah. Dua-dua konkret. Dua-dua boleh nampak. Apa tu Aisyah? Lautan ilmi, lautan ilmu. Lautan ilmu. Lautan ilmu betul. Okay. Lautan tu konkret. Nampak lautan. Ilmu kita tak nampak. Okay. Lautan ilmu itu adalah metafora. Apa lagi? Pepohon cinta. Contoh. Pepohon cinta. Pepohon konkret. Cinta itu abstrak. Kita tak nampak. Okay. Itulah kita panggil sebagai metafora. Contoh pepohon cinta, sungai duka, sungai bahagia, apa lagi? Bukit asmara. Cinta monyet bukan. Cinta monyet bukan. Itu bukan. Itu dah masuk lain. Itu dah masuk simpulan bahasa tadi. Tak sama dah. Okay. Kita pergi kepada ni. Ada orang panggil simile, ada orang panggil simili. Ikut korang lah nak panggil apa. Cikgu panggil simile. Cikgu suka panggil simile. Simile ni ialah perbandingan atau kiasan yang bersendi. Boleh tak ada masalah, Azlin? Cikgu memang galakkan korang guna metafora. Gunalah metafora. Sebab cikgu pun cikgu suka guna metafora. Korang nak tahu tak, karangan yang menggunakan metafora ni ialah karangan yang berbunga-bunga. Sebab tu dalam karangan cikgu banyak bunga-bunga cikgu letak. Cikgu suka letak metafora dalam karangan. Sebab apa? Bila kita letak metafora dalam karangan, kan? Dia macam, wah, seronoknya baca. Contoh metafora yang dia bergantung kepada tajuk lah. Cuba korang bagi tajuk. Cuba Azli bagi tajuk, cikgu cuba bagi contoh. Sebab kalau nak random macam tu, cikgu pun tak tahu. Kalau bagi contoh tema ataupun tajuk dia apa, mungkin cikgu boleh bagi. Okay, Aisyah minta ibu bapa. Azli minta kepentingan ilmu. Okay, kalau ibu bapa cikgu bagi Aisyah dulu. Okay, ibu bapa. Ibu bapa mungkin kita boleh buat ni. Yang tadi tu lah, kita boleh buat bukit-bukit harapan boleh. Maknanya anak-anak ialah bukit-bukit harapan ibu bapa. Okay, faham Anak-anak ialah bukit-bukit harapan ibu bapa. Ataupun anak-anak ialah gunung-gunung harapan ibu bapa. Contoh. Okay. Kemudian, untuk ibu bapa lagi, kita boleh buat macam ni. Kehidupan sebagai seorang ibu. Umpama sungai yang umpama sungai duka dan sungai suka dan duka. Sungai suka dan duka. Maksudnya, sungai yang penuh dengan perkara yang gembira dan juga perkara yang menyakitkan hati. Okay. Azlin pula. Kepentingan ilmu. Tadi siapa bagi tadi? Aisyah ke apa bagi tadi? Lautan ilmu. Itu satu. Okay. Betul yang bukit-bukit ni banyak boleh guna sebenarnya. Bukit-bukit ilmu. Pepohon ilmu. Buah-buah ilmu. Banyak. Apa lagi? Semua ada maksud Bukannya cikgu main sebut semua ada maksud Kalau pepohon ilmu tu maksudnya ilmu tu nanti dia akan bercambah. Contoh apa yang cikgu sampaikan kepada korang hari ini ialah pohon-pohon ilmu. Okay? Apa yang cikgu sampaikan kepada korang sekarang ni ialah pohon-pohon ilmu. Kemudian kamu akan ambil pohon-pohon yang cikgu bagi ni, kamu akan tanam. Dan apabila kamu tanam, kemudian adalah hasilnya. Kita panggil sebagai hasil ilmu. Hasil ilmu inilah yang kamu akan tuai bila kamu keluar result nanti. Itulah hasil-hasil ilmu yang kamu boleh bagi. Boleh Hafiz, boleh. Mutiara ilmu pun boleh, tak ada masalah. Boleh juga. Sebab mutiara itu adalah konkret. Sedangkan ilmu itu adalah abstrak. Boleh. Mutiara ilmu pun boleh guna juga. Okay. Mutiara kata. Boleh juga. Termasuk sekali. Okay. Tetapi kalau untuk kepentingan ilmu tadi, mutiara ilmu boleh. Sebenarnya, banyak tau sebenarnya benda ni. Korang boleh fikir sendiri tau. Antara macam ni, akar-akar ilmu. Semua tu bergantung kepada ayat korang nanti lah. Okay. Akar-akar ilmu. Sebab tu, cikgu suka dengar lagu Malik. Korang dengar lagu Malik. Malik yang rappers tu. Korang dengar dia punya bahasa dia. Bahasa dia tinggi tau. Bulat buku simpulan bahasa Aziz. Dia bukan metafora. bukan Zain Malik. Malik. Rappers. dah tak ada lah sekarang. Dia dah senyap lah. Dia tak nyanyi lah sekarang. Dulu dia ada. Yang lagu Alhamdulillah. Jangan sampai cikgu rappers kat sini. Lagu Alhamdulillah yang dia kata apa? Macam mana starting dia? Too fat.
Tak nak lah rap. Tadi cikgu dah tajak dah. Korang banyak no nak suruh cikgu belanja ni. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Kan dia ada sebut tau dalam okay. Kita tengok dalam lirik dia untuk kita kaji metafora ni. Sebab cikgu suka tengok lirik-lirik yang ada metafora ni. Lagu-lagu sekarang ni banyak yang tak ada metafora. Lagu yang macam bosan gila cikgu dengar. Okay, antara ni yang kita tengok kita tengok lirik lagu Malik, lagu Alhamdulillah. Sekejap apa sekejap lirik ni. Sekejap cikgu kena ingat pada lirik dia. Starting siapa boleh tolong apa starting lagu Alhamdulillah tu, rappers yang Malik nyanyi. Starting dia. Bukan yang part Arab tu. Alah, cikgu lupa lah pula apa dia punya ni. Kejap cikgu search dia punya ni. Sekejap Cikgu lupa yang depan dia apa. Biasa ingat tadi hari ni lupa. Apa hal pula bahasa Inggeris ni. Kejap Okay. Okay, yang tu yang perempuan tu baca kan. Tu yang Dian Sastro baca. Okay, kalau kita tengok lirik dia. Okay. Cikgu dah search Google lah. Okay, kita tengok kita nak tengok metafora ni. Okay. Kalau kita tengok ayat dia yang Dian Sastro nyanyi tu, dia kata di saat waktu berhenti kosong dimensi membutakan mata. Membutakan mata. Itu ada satu. Itu dalam personifikasi. Nampak tak? Dalam satu lagu ni berapa banyak gaya bahasa diguna. Dia kata dimensi membutakan mata. Okay. Itu dalam personifikasi. Memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa saat paradigma dunia tidak lagi digunakan untuk menangkap saudara. Okay. Kita pergi dekat dia punya ni. Okay. Merenungi luar jendela. Mengagumi kebesaran binasa. Tak mendengar hanya kepada mahukan harta yang mampu beli satu semesta berpesar mana. Bila menjalan tua bukan itu jadi bekalan. Mana lagu Alhamdulillah. Kejap cikgu tengok dia punya lirik di mana yang dia punya yang metafora. Tak jumpa pula dah. Mana cikgu lupa dah kat mana. Cikgu dah lupa dah kat mana. Nanti dah cikgu cari kalau cikgu ingat. Lama-lama pula nak cari ni. Okay. Jadi itu metafora tadi. Okay, kalau similar, kita pergi kat similar pula. Similar ni dia gunakan peribahasa. Okay, dia gunakan peribahasa. Macam laksana. Seperti. Okay, dengar baik-baik bukan yang tu. Bukan yang tu Aisyah. Ada bersyarat kurus bukan. Okay. Dalam peribahasa ada simpulan bahasa, betul tak? Okay. Dalam peribahasa ada simpulan bahasa. Tetapi dalam similar, simpulan bahasa tidak termasuk dalam similar. Yang termasuk ialah perumpamaan. Perumpamaan, cikgu lupa lah. Perumpamaan, apa lagi? Yang menggunakan perkataan laksana seperti bak, umpama, bagaikan. Okay, contohnya. Seperti kolek terdampar di pasir, bagai buih kecil di air. Banyak lagi. Ini semua peribahasa. Okay, cuba bagi cikgu satu peribahasa yang korang tahu. Yang menggunakan laksana seperti bak, umpama, bagaikan. Cepat, seorang bagi satu. Bagai aur dengan tebing. Bagai aur dengan tebing. Okey, betul. Lain? Seperti kata tipawat tempurung. Betul. Lain? Bagai hujan jatuh ke pasir. Okey, betul. Okey, tak ada orang buat laksana lagi ni? Dan juga bak. Bagai bulan. Bagai banyak. Bagai bulan itu betul. Okey, cikgu nak ni pula. Laksana dan juga bak. Apa peribahasa yang bermula dengan laksana juga bak? Kalau bagai tu dah banyak bagai. Bagai dah banyak kita ada.
Ada tak laksana? Boleh dekat. Laksana burung dalam sangkar. Laksana burung dalam sangkar. Boleh lah. Bak ilmu padi. Ha? Bak ilmu padi. Bak ilmu padi? Maksud dia apa? Selalu merendahkan diri. Boleh. Laksana bunga dedak sungguh merah berbau tidak. Okay, laksana bunga dedak, betul? Banyak, bagus. Hidung telak laksana kutung saja. Okay, bagus. Jadi itu antara yang kita boleh gunakan. Okay, laksana seperti umpama bagaikan pungguk rindukan bulan. Ada lagi nak bagi contoh? Aisyah nak bagi contoh ke Aisyah? Okay. Tadi apa tadi? Apa Aisyah? Okay, kat sini ada lagi sikit Oh, ni tadi lah. Bagaikan bulan di pagari bintang. Betul. Bagai bulan di pagari bintang. Maksudnya terlalu cantik. Okay, itu simile. Kita pergi pula kepada personifikasi. Penggunaan unsur kemanusiaan terhadap unsur bukan manusia. Okay, personifikasi ni ialah apabila kamu menggunakan unsur kemanusiaan kepada benda yang bukan manusia. Contoh, kebosanan menggigit pangkal rasa. Bayangkan bosan tu boleh gigit pangkal rasa. Kebosanan tu bukan manusia, macam nak gigit. Contoh apa lagi? Daun itu melambai-lambai ke arah, bagaikan melambai-lambai ke arah saya. Boleh pula daun tu lambai-lambai. Daun tu bukannya orang boleh. Lambai tu kan orang yang buat. Okey, cuba bagi tahu cikgu contoh lain untuk personifikasi. Untuk personifikasi. Dia meletakkan sifat manusia pada benda yang bukan hidup. Apa dia? Betul Azlin. Angin petang sesekali datang menyapa. Betul. Boleh pula angin yang datang menyapa. Menyapa tu kan manusia yang buat. Kan? Ada lagi. Kelas petang ni cikgu rasa seronok lah. Macam belajar sastra Melayu pula. Cikgu suka sastra. Dipukul ombak. Betul Hafiz. Dipukul ombak. Pun betul juga. Gunung memuntahkan lahar dingin. Betul. Boleh pula gunung tu nak muntah. Kan? Kata-katanya telah menikam hati. Pun betul juga Aisyah. Betul. Kata-kata yang telah bayangkan kata-kata boleh tikam orang. Mana boleh? Kan? Itu yang kita panggil sebagai personifikasi. Okey, kita pergi pula kepada hyperbola. Apa itu hyperbola? Hyperbola penggunaan unsur yang melampau. Okey, yang inilah yang sering berlaku apabila penggunaan unsur yang melampau. Contoh, cinta kepadanya cinta jutaan bunga-bungaan. Boleh pula. Cinta kepada manusia umpama cinta kepada bunga yang juta-juta. Nampak macam lebih-lebih, melampau pula dah. Okey. Sekarang kumpulkan tenaga raksasa. Wujud ke raksasa tu? Maksudnya apa? Maksudnya tenaga yang besar lah maksudnya. Sekarang ni kuatkan badan kita. Itu maksud dia. Tetapi dia macam melampau-lampau. Sekarang kumpulkan tenaga raksasa. Akan ku gapai bintang. Betul Nabila Azman. Akan ku gapai bintang di langit. Betul juga. Itu macam buat apa kita nak, macam mana nak gapai? Kita nak panjat pun tak boleh. Macam mana kita nak ambil bintang tu? 1000 tahun kembali juga. Hidup pun 70 tahun dah mati dah. Tak sempat. Betul. Akan ku belah dada ini. Akan ku renang lautan api. Lautan ombak akan ku rendah. Betul. Ya ni korang buat cinta laju Tengking ayah bagai halilintar. Betul. Ayat cinta banyak laju dia korang ayat cinta ni. Jadi itulah dia punya antara contoh-contoh untuk hyperbola. Okey, hybrid. Penyatuan dua kata menjadi satu kata. Contoh bertanggungjawab. Ketidakpastian. Google.
Tak apa. Okey, ketidakpastian. Maknanya dua perkataan dia gabungkan, itu hybrid. Dan biasanya perkataan yang hybrid ni adanya imbuhan. Okey. Inversi, pembalikan kata. Okey, dia macam terbalik perkataan dia. Kalau bahasa dulu-dulu banyak Bahasa dulu-dulu banyak yang diterbalikkan. Memang biasa. Contoh, aduhai adinda adik berpesan. Itu yang ayat betul dia. Tapi dia terbalikkan, aduhai adinda berpesan adik. Dia macam terbalikkan. Suka hati dia terbalikkan. Dia susah nak baca. Dan payah nak faham. Asonansi, pengulangan bunyi vokal. Aduhai malam Pak Kaduk. A. Jadi A tu lah dia kira. Aliterasi konsonan. Okay. Cari yang paling banyak konsonan yang sama. Imerjan, penggunaan unsur alam. Sungai, laut, begini senang lah. Okay, hybrid ni tadi yang sama ni. Dia ulang balik ni, yang bawah ni dia ulang balik yang sama. Okay, korang nak tak nota ni? Okey, cikgu akan hantar pada kamu nanti nota ni. Okey, cikgu akan hantar nanti nota lepas habis kelas. Okey, ada soalan nak tanya? Okey, lepas ni kelas jarah jangan tak masuk. Okey, lepas ni kelas jarah tau, jangan tak masuk. Masuk Hari ni kita nak sembang pasal form 4 lagi, banyak lagi. Sebab hari ni kalau nak diikutkan macam kelas terakhir kita ni. Tapi tak tahulah, kalau minggu depan tengoklah, cikgu cuba adjust kelas kita. Malam ni sejarah. Sebab sebenarnya cikgu plan untuk adjust jadual. Okay, sebab korang exam pada hari Rabu. Jadi cikgu plan untuk ajar korang pada hari Selasa malam. Tapi cikgu tengok dululah kalau cikgu tu setujulah untuk tukar. Sebab jadual cikgu pun cikgu nak bagi ke orang lain. Sebab Isnin BM kan. Untuk sejarah lah BM ni kalau ikutkan ni yang terakhir lah kita ni. Ni last lah kelas kita ni. Lepas ni korang cikgu dengan cikgu lain pula lah. Hanif, peleraian novel tadi kan aku dah cerita. Peleraian ni dia selesaikan masalah. Bahagian penyelesaian masalah. Hanif. Bila masalah tu selesai, itu dah yang kita panggil sebagai peleraian. Okey. Bila dah selesai, itu yang kita panggil sebagai peleraian. Okey. Kelas BM kita, kalau ikutkan yang terakhir lah kalau tak silap ibu. Tapi nanti cikgu bincang dulu dengan cikgu-cikgu yang lain. Tengok kalau sempat mungkin kita akan buat kelas hari Sabtu Ahad lah. Tapi mungkin cikgu lain yang akan ajar lah, bukan cikgu lah. Mungkin cikgu Aisyah ataupun cikgu cikgu Lily yang akan ajar. Okay. Sebab cikgu just fokus dekat dua ni je. Kalau ikutkan cikgu dah habis lah dekat konsult dengan peribahasa ni. So korang boleh fokus kepada tata bahasa dan juga karangan. Nantilah cikgu cuba bincang. Sebab cikgu Lily tak silap cikgu dia buat 2 kali dah. Dia buat hari ni dengan Jumaat. Cikgu Aisyah lah, nanti cikgu bincang dengan Aisyah untuk dia buat kelas pada hari Sabtu dan Ahad. Untuk BM, before BM, Isnin. So untuk sejarah kita, insyaAllah cikgu cubalah buat kelas pada hari Selasa. Tengok macam mana. Pada hari Selasa petang dan malam. Kita tengok macam mana. Okay, so untuk kelas BM ni, yang mana tak ambil sejarah tu, terima kasih kepada yang hadir pada kelas cikgu kali ni. Okay, semoga ilmu yang cikgu berikan kepada kamu tu bermanfaat kepada kamu semua dan gunakan sebaik mungkin. Ingat apa yang cikgu pesan untuk peribahasa dan juga untuk komsah ni. Yang lain-lain tu kalau yang cikgu tak sempat cover tu, kamu nak tanya soalan boleh tanya soalan dekat cikgu, tak ada masalah. Okay, kalau nak tanya boleh tanya. Tapi kalau soalan berkaitan dengan tata bahasa atau karangan tu bolehlah tanya kepada cikgu yang sepatutnya. Tapi nak tanya cikgu pun boleh juga. Cikgu boleh dia jawab, tak ada masalah. Okay. Okay. Ada soalan yang ingin ditanyakan? Ada soalan yang ingin ditanyakan? Okay, kalau tak ada soalan yang nak ditanya, kita berjumpa pada waktu sejarah nantilah. Okay, terima kasih kepada semua yang hadir pada kelas BM cikgu kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk kelas sejarah pula. Okay, yang tak ambil sejarah tu, bye-bye. Jumpa lagi nanti. Okay? Okay, insyaAllah cikgu sentiasa doa dengan korang. Okay, jangan risau. Kalau ada soalan nak tanya apa-apa, tanya je. Okay, sama-sama. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Sama-sama. Bye-bye.
Sama-sama.